Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan pembentangkan kami yang bertajuk Etika dalam Dunia Maya. Ahli kumpulan kami terdiri daripada yang pertama Nur Fajrina binti Abdullah, yang kedua Azra Auza binti Azmi, yang ketiga Nur Hidayah binti Rosman, yang keempat Aisyah Aida binti Azlan, yang kelima Nur Izzatul Nazihah binti Muhammad Hanim, dan yang last sekali Nurul Atika binti Syarif. Seterusnya ialah Pengenalan bagi etika dalam dunia maya adalah etika diperolehi daripada perkataan ethos yang membawa maksud, sifat dan adab yang menentukan cara atau tingkah laku sesuatu golongan. Dalam kata lain, secara ringkasnya, etika merupakan sains moral dan prinsip-prinsip moral. Dunia maya pula membawa maksud media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi secara atas talian. Dunia maya ini merupakan integrasi daripada pelbagai peralatan komunikasi dan jaringan komputer yang boleh menghubungkan peralatan komunikasi untuk disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Hal ini berkait rapat mengenai etika ketika berlakunya komunikasi dalam dunia maya. Beretika ketika berkomunikasi perlulah secara sopan dan menjaga hati sesama sendiri kerana kesopanan mampu memainkan peranan agar diri kita sentiasa dihormati oleh orang lain. Perkara ini perlu diterapkan dalam penggunaan di dalam dunia maya kerana ianya sangat penting untuk diterapkan dalam diri masyarakat agar dapat melahirkan masyarakat lebih beretika antara satu sama lain. Seterusnya, objektif. Objektif kajian ini adalah untuk mendalami apakah etika yang diamalkan masyarakat ketika menggunakan media sosial dan bagaimana dunia maya boleh mempengaruhi nilai etika masyarakat kini. Seterusnya, untuk mengenal pasti adab dan etika yang seharusnya dipraktikan oleh pengguna laman sosial. Selain itu, untuk mengenal pasti kesan berlakunya penyalahgunaan media sosial yang semakin menjadi-jadi. Objektif seterusnya adalah untuk mengetahui cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa atau penjaga untuk mengawasi etika anak-anak dalam dunia maya. Kajian literatur kami yang pertama adalah mengenai kesantunan bahasa semasa berkomunikasi di laman sosial. Penulisan daripada penyelidik daripada Universiti Utara Malaysia ini menjelaskan bahawa penggunaan media sosial telah banyak mempengaruhi cara masyarakat kini berkomunikasi antara satu sama lain. Dapat dilihat di media sosial, kebanyakan pengguna tidak mempedulikan bahasa yang mereka gunakan semasa memberi komen atau pendapat dan seterusnya menyebabkan terdapat kesan buruk kepada pengguna-pengguna yang lain. Terdapat juga banyak penggunaan bahasa kesat oleh pengguna media sosial terutamanya apabila terdapat sesuatu hantaran yang tidak memenuhi kemahuan mereka atau tidak sependapat dengan mereka. Seterusnya ialah isu-isu dan perpaduan perspektif Islam dalam penggunaan media sosial. Hasil kajian daripada pekaji dari Universiti Malaya dan Universiti Islam Malaysia dalam kajian isu-isu penggunaan media sosial baharu, isu-isu dan perpaduan perspektif Islam, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi membuka lembaran baru menghubungkan seluruh dunia tanpa sempadan. Terdapat banyak aplikasi media sosial yang digunakan bagi aktiviti sosial dan alat komunikasi contohnya seperti Facebook, Twitter dan WhatsApp. Next. Namun, penggunaan media sosial yang semakin meluas membangkitkan isu-isu negatif seperti buli cyber, kebebasan suara tanpa batas, penggunaan cyber, pengantunan cyber, penyebaran maklumat palsu dan perkongsian berlebihan. Semua pihak haruslah bertanggungjawab dalam penggunaan media sosial, terutama sekali kepada pemilik akaun sosial itu sendiri demi kesejahteraan semua pihak pengguna. Seterusnya adalah kajian melibatkan penyebaran berita palsu di media sosial. Fenomena penularan berita palsu sering berlaku di negara ini terutamanya pada ketika bencana atau wabak melanda negara. Menurut Ummu Hanis Jeffrey dari Fakulti Sains Penggunaan dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Perlis, penyebaran dan penularan berita palsu ini dapat menyumbang kepada gejala sosial dan keruntuhan akhlak dan seterusnya mendorong kepada kegiatan jenayah. Mereka akan lebih menggunakan internet ataupun media sosial untuk terus menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Hal ini menyebabkan internet yang dijadikan sebagai media mencari ilmu telah disalahgunakan untuk dijadikan sebagai media penyebaran berita palsu. Seterusnya ialah pemilihan bahasa dalam komunikasi di laman sosial. Pemilihan bahasa dalam konteks komunikasi amat dititik beratkan pada masa kini
terutamanya dalam kalangan remaja yang sentiasa menggunakan media sosial sebagai platform untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Menurut Faisal, pilihan bahasa ialah keputusan untuk menggunakan sesuatu bahasa secara keseluruhan semasa peristiwa komunikasi. Terdapat 3 kategori dalam pemilihan bahasa. Yang pertama, pilihan varian linguistik yang sama. Dengan kata lain, apabila seseorang penutur bahasa Jawa berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa Jawa baku, dia telah memilih bahasa daripada kumpulan yang pertama. Yang kedua, melalui penukaran kod, iaitu apabila peristiwa komunikasi melibatkan penggunaan satu bahasa untuk satu keperluan dan bahasa yang lain untuk keperluan yang lain. Seterusnya ialah perkongsian maklumat secara berlebihan di media sosial. Menurut kajian Anna Redovic, penggunaan media sosial dalam kalangan remaja boleh menyebabkan remaja mengalami kemurungan serta pengaruh penggunaan media sosial terhadap tekanan psikologi. Hasil kajian tersebut mendapati tekanan kemurungan adalah berpunca dari penggunaan media sosial secara negatif, iaitu perkongsian berlebihan. Dalam hal ini, orang yang mengalami masalah ini dinasihatkan mengalihkan corak penggunaan media sosial mereka dari apa yang mereka anggap negatif kepada penggunaan yang lebih positif. Termasuklah pencarian kandungan positif, iaitu sebagai alat hiburan, humor dan hubungan sosial. Perkongsian secara berlebihan membuka ruang mendedahkan aib orang lain ataupun diri sendiri. Mendedahkan aib orang lain boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan, dendam dan permusuhan yang berpanjangan kerana melibatkan pihak orang lain. Seterusnya ialah Menurut Kamus Dewan, media adalah alat perantaraan, komunikasi atau perhubungan. Manakala sosial pula adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Pendedahan secara berterusan dan keterlaluan kepada skin gadget boleh menyebabkan gangguan kepada masyarakat kerana dapat menonton video yang tidak ditapis dan dapat menjadikan tunjuk ajaran negatif kepada masyarakat sehingga berlakunya masalah jenayah buli cyber. Pemulihan cyber ini boleh memberikan kesan yang teruk kepada mangsa, lebih-lebih lagi dari aspek psikologi, di mana mangsa akan boleh menyebabkan kemurungan, tekanan perasaan dan banyak lagi. Hal ini sering berlaku kerana kurangnya didikan yang baik dan larangan daripada pihak bertanggungjawab bagi membanteras dan menapis segala agenda negatif agar tidak disegi mengelakkan masalah ini berterusan di kalangan masyarakat hari ini. seterusnya ialah metodologi. Dalam kajian ini, kami menggunakan 2 kaedah, iaitu soal selidik dan pemerhatian. Soal selidik menggunakan platform Google Form untuk mendapatkan data daripada responden. Pemerhatian pula menggunakan pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok untuk meneliti tingkah laku masyarakat. Seterusnya ialah pembincangan dan hasil kajian. Yang pertama, kesan buruk dalam penggunaan media sosial. Kajian pada 2022 menunjukkan bahawa 11,367 kes atau 61% jenayah cyber direkodkan dari Januari hingga Julai 2022. Trend jenayah cyber dari tahun 2016 hingga Julai 2022 menunjukkan peningkatan sebanyak 39% hingga 61%. Jenayah cyber ini termasuk makau scam, jenayah e-dagang, peminjam tidak wujud, pelaburan tidak wujud, 419 scam atau love scam dan memancing data phishing. Seterusnya, kesan buruk lain ialah buli cyber. Mangsa buli cyber terdiri daripada golongan yang lemah seperti wanita, kanak-kanak dan orang kelainan upaya OKU. Tekanan psikologi dan tekanan emosi antara salah satu kesan yang boleh membawa seseorang mangsa itu ke gejala pembunuhan diri. Seterusnya, data daripada hasil kajian soal selidik menunjukkan bahawa 4 daripada 35 responden pelajar UTM pernah mengeluarkan kata-kata kesat ketika di alam maya dengan skala 5, 11.4%. Selain itu, 7 daripada 35% responden pernah mengeluarkan kata-kata kesat ketika di alam maya dengan skala 4 dan 3, 20%. Manakala selebihnya berada di skala 2 dan skala 1, 25.7%. Walaupun jumlah ini kelihatan kecil, kesannya boleh menjadi sangat besar dan mendalam bagi seorang mangsa. Email dengan 12.2%, Twitter 6.1%, Facebook 78.8% dan rakan sebaya 5.1%. Terbukti bahawa aplikasi Facebook adalah medium yang paling berpengaruh dalam dunia cyber ini. Seterusnya, cara beretika dengan baik ketika di alam maya. Malaysia mengambil langkah bagi menerbitkan garis panduan dalam penggunaan media sosial dengan baik.
beberapa agensi kerajaan telah menerbitkan buku tentang etika penggunaan media sosial. Tata Etika Penggunaan Media Sosial dari Agensi Kementerian Kesihatan Malaysia 2016 dan Pengurusan Media Sosial dalam Sektor Awam dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia pada tahun 2016. Seterusnya. Antara cara-cara penggunaan media sosial secara beretika adalah yang pertama, fikir sebelum hantar. Yang kedua, memastikan mesej atau maklumat yang diterima daripada sumber yang boleh dipercayai. Yang ketiga, tidak bercerita tentang perkara negatif atau tidak sahih. Dan yang keempat, menghadkan penggunaan media sosial kepada kanak-kanak. Seterusnya. Ini adalah antara responden-responden daripada pelajar UTM. Daripada kajian ini terdapat menunjukkan bahawa 29% responden iaitu 82.9% daripada jumlah keseluruhan iaitu 35 responden bersetuju bahawa etika sangat penting ketika berada di alam maya. Responden juga berpendapat bahawa dunia alam maya dapat membantu masyarakat zaman sekarang untuk berfikir secara baik. Seterusnya ialah cabaran dan kesan ketika menggunakan alam maya. Identiti manusia telah berubah akibat penjajahan budaya barat dalam bidang pakaian, makanan, minuman, tingkah laku dan hiburan. Kemudaratan bahasa dalam konteks ICT sering berlaku tanpa disedari. Bahasa SMS dan chat memerlukan penulisan yang ringkas dan mudah. Seterusnya. Data daripada kajian soal selidik menunjukkan bahawa 19 responden iaitu 54.3% daripada jumlah keseluruhan iaitu 35 responden bersetuju bahawa masyarakat akan mengalami cabaran ketika menggunakan alam maya. Berdasarkan ini dapat dirumuskan bahawa responden mengetahui bahawa masyarakat akan mengalami cabaran ketika menggunakan alam maya. Terdapat pelbagai cabaran yang akan dihadapi oleh masyarakat ketika menggunakan alam maya selain daripada pencemaran bahasa. Antaranya ialah penyebaran fitnah dan maklumat palsu, permasalahan remaja, kesahihan maklumat dan juga media penyemaran dakwah jahat. Seterusnya hasil daripada kajian yang telah dibuat, data menunjukkan bahawa 9 responden iaitu 25.7% daripada jumlah keseluruhan iaitu 35 responden bersetuju bahawa cabaran ketika menggunakan alam maya akan mengakibatkan kesan yang buruk kepada masyarakat. Ini dapat dirumuskan bahawa setiap cabaran yang dihadapi akan memberi kesan kepada masyarakat. Perkara ini perlu dititik beratkan oleh semua pihak, terutamanya pihak ibu bapa dalam mendidik anak-anak supaya lebih mementingkan silaturahim yang dapat mengukuhkan suatu institusi masyarakat yang lebih maju dan gah di persada dunia. Seterusnya ialah kebaikan dalam penggunaan alam maya. Kebaikan dalam penggunaan alam maya dapat memudahkan pencarian maklumat. Teknologi maklumat dan komunikasi, ia akan memudahkan masyarakat mengakses sebarang ilmu berkaitan pendidikan dan memudahkan untuk mengetahui keadaan semasa dunia maupun kandungan semasa sama ada melalui laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Ia juga dapat mengembangkan lagi minda masyarakat apabila mereka cenderung ke arah kerajinan dalam mengakses sesuatu isu yang penting. Seterusnya, hasil daripada kajian yang telah dibuat, data menunjukkan bahawa 18 responden daripada jumlah keseluruhan iaitu 35 responden menggunakan alam maya untuk tujuan yang baik. Ini dapat dirumuskan bahawa terdapat beberapa kebaikan alam maya kepada masyarakat, antaranya memudahkan pencarian maklumat. Hal ini demikian apabila mewujudnya teknologi maklumat dan komunikasi, ia akan memudahkan lagi masyarakat dalam mengakses apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan pendidikan dan memudahkan untuk mengetahui keadaan dunia sekarang ataupun isu semasa sama ada melalui laman sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Ia akan mengembangkan lagi minda masyarakat apabila mereka cenderung ke arah kerajinan. Seterusnya adalah kesimpulan dan cadangan. Pengaruh media sosial dalam kehidupan masa kini tidak dapat dinafikan dan mempunyai pengaruh yang besar khususnya generasi muda. Malaysia sebagai negara yang aman dan makmur harus melengkapkan rakyatnya dengan keunggulan etika untuk menghadapi tantangan dan ekspektasi dunia maya. Antara langkah yang dicadangkan untuk memastikan masyarakat mengamalkan etika yang betul di dunia maya adalah dengan mengkaji dan mewujudkan undang-undang cyber.
Seterusnya, memperkenalkan pendidikan etika dalam dunia maya dan institusi pendidikan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.